pusat peranginan kepada rakyat dan minta kepada menteri supaya dapat mengunjungi kawasan ini, lihat bagaimana hari-hari Minggu di Kelantan penuh dikunjungi oleh masyarakat di kawasan ini. Seterusnya 020700 Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM, di mana sebelum daripada ini kita menjalankan satu projek tukun tiruan yang kita selam di dalam laut bagi dua kepentingan. Yang pertama, untuk kita pastikan ikan-ikan ini membiak dengan selamat. Yang keduanya, untuk kita mengawal kehadiran bot-bot daripada luar yang menceroboh negara kita, dan kita juga menghalang daripada bot pukat tuna ataupun pukat harimau ini yang merosakkan koral dan juga merosakkan pembiakan ikan di dalam negara kita. Seterusnya 020800. Minta siu sikit LKIM. Boleh. Allah, sikit dah habis dah. Sikit je. Boleh. Lembaga Pertubuhan Peladang LPP, di mana LPP ini kalau kita lihat satu agensi kerajaan yang sangat lama dan dia memberi jasa yang sangat besar kepada rakyat, dan terdapat kawasan-kawasan dikawal selia oleh LPP sebelum daripada ini, di mana ada pengusaha-pengusaha yang meninggalkan kawasan ini dan dia seolah-olah terbiar. Adakah pihak kerajaan bersedia untuk memulihkan semula kawasan ini kerana dia terbiar? Ada kerana banjir, ada kerana bencana lain, ada kerana musim kemarau, kerana faktor-faktor yang seumpama ini. Saya minta kepada pihak kerajaan supaya memantau isu ini. Dan terakhir, saliran daripada kadar, saliran untuk petani, minta kepada kerajaan supaya ambil perhatian pada saliran-saliran yang baru. Jadi sekadar itu. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Saya jemput Miri. Tuan Pengerusi, pertanyaan sejak pertanyaan. Adakah jumlah yang ditetapkan oleh Tuan Pengerusi mengikut kerajaan dan pemakaran ini berapa jumlah dia? Bagi satu-satu kementerian. Sebab saya merujuk surat daripada Ketua WIP untuk Kementerian Pertanian dan Penjaminan Makanan ni seramai 22 orang. Dan bagi Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah 20 orang. Mohon penjelasan. Saya tak ada penjelasan sebab saya dapat list daripada Ketua-Ketua WIP. Nanti saya cek balik lah. Terima kasih. Baik, saya jemput Miri. Terima kasih Tuan Pengerusi atas peluang yang diberikan kepada saya untuk membahaskan peringkat jawatan kuasa Kementerian Pertanian dan Penjaminan Makanan. Dapat 3 perkara yang saya ingin bangkitkan. Pertama sekali, saya merujuk kepada butiran di bawah maksud bekalan 21 butiran 040600 bantuan khas pesawah dan 040700 subsidi dan insentif nelayan. Saya amat tertarik dengan bantuan khas pesawah yang baru sahaja diperkenalkan oleh kerajaan dalam belanjawan ini. Dan jumlahnya bukan sedikit, di mana kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 228 juta sebagai bantuan khas kepada pesawah. Kalau kita rujuk kepada ucapan belanjawan Yang Amat Berhormat Tan Bun pada tempoh hari, di mana beliau telah menyebut bahawa kepada para pesawah padi, sumbangan tunai turut diberikan kepada pesawah padi sebanyak RM200 sebulan untuk tempoh 3 bulan atau semusim, yang akan melibatkan 240,000 pesawah dengan peruntukan RM228 juta. Begitu juga dengan subsidi dan insentif nelayan yang dinaikkan hampir 18% daripada 151.2 juta kepada 178.2 juta. Ini telah menunjukkan komitmen kerajaan dalam memperjuangkan kebajikan untuk pesawah padi dan juga nelayan. Ini juga menunjukkan bahawa kerajaan mengiktiraf sumbangan pesawah padi dan nelayan dalam keterjaminan makanan di negara kita. Kita umum tahu bahawa hasil nelayan dan pesawah padi amatlah terdedah dengan berbagai faktor luaran seperti cuaca, dan ini juga akan menyebabkan pendapatan mereka menjadi tidak menentu, malah terjejas apabila ditimpa dengan cuaca buruk yang berpanjangan. Oleh itu, dengan adanya bantuan dan juga subsidi insentif ini,
Kami berharap ia dapat membantu untuk meringankan beban golongan pesawah dan nelayan. Ini turut mencerminkan usaha kerajaan untuk menjamin keadilan sosial. Perkara kedua yang saya ingin bangkitkan adalah di bawah maksud pembangunan 21/3003 Jabatan Pertanian Sarawak yang mencatatkan 27,150,000. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kerajaan untuk terus meningkatkan peruntukan pembangunan kepada Jabatan Pertanian Sarawak yang hampir 2 kali ganda. Di sini saya ingin memohon kerajaan untuk memperincikan jumlah tersebut dan bagaimana ia akan membantu dalam pembangunan sektor pertanian di Sarawak. Saya turut menyeru kepada Kerajaan Persekutuan dengan kerjasama Kerajaan Sarawak untuk bersama-sama memanfaatkan kelebihan Sarawak dari segi keluasan tanah dan iklim untuk memajukan sektor pertanian di Sarawak. Saya berharap Kerajaan Persekutuan akan terus meningkatkan peruntukan pembangunan kepada Jabatan Pertanian Sarawak dan ini kerana Sarawak berpotensi untuk menjadi penyumbang utama kepada keterjaminan makanan di seluruh Malaysia. Perkara ketiga yang saya ingin bangkitkan adalah di bawah maksud pembangunan 21/22/300 kawasan penternakan Kinzi sebanyak 1.9 juta. Saya juga memohon perincian projek ini dan penjelasan kerajaan sejauh mana ia dapat membantu pengusaha ladang khinzir yang ada sekarang. Saya juga memohon kerajaan untuk memberi bantuan dalam bentuk infrastruktur, subsidi atau pinjaman pada kadar faedah yang rendah, terutama kepada pengusaha-pengusaha ladang khinzir di Sarawak yang telah berhadapan dengan masalah African swine fever untuk membantu mereka mentransformasikan kepada modern pig farming. Pertama sekali, sekiranya kita dapat mentransformasikan pengusaha ladang khinzir ke modern pig farming, ia dapat membantu menyelesaikan masalah pencemaran yang mungkin akan berlaku akibat daripada aktiviti penternakan khinzir. Ini kerana modern pig farming mempunyai sistem pengubahan yang berkesan dalam merawat dan melupuskan sisa dan najis. Dan struktur juga yang tertutup juga akan mengelakkan pencemaran udara. Kedua, modern pig farming akan membolehkan ladang penternakan khinzir dipusatkan dan dibuat secara skala yang besar. Pada masa yang sama, ia juga akan membantu untuk melakkan daripada penularan wabak tersebut dan meningkatkan hasil peternakan. Untuk makluman semua, pembangunan industri penternakan khinzir juga amat penting dalam meningkatkan keterjaminan makanan di negara kita, terutamanya di Sarawak, di mana majoriti penduduk adalah bukan Islam. Di peringkat nasional, sekiranya hasil ternakan khinzir semakin berkurangan dan harga terus meningkat berkali ganda seperti yang berlaku pada tahun-tahun sebelum ini, ia akan menyebabkan masyarakat bukan Islam untuk mencari sumber protein utama yang lain sebagai barang pengganti kepada daging khinzir. So dari prinsip ekonomi, ini akan menyumbang kepada peningkatan kepada makanan lain yang terutamanya ayam dan ikan. Kerana permintaan terhadap makanan ini akan meningkat dengan mendadak, ekoran daripada masyarakat bukan Islam yang bergantung kepada makanan ini akan mencari makanan tersebut sebagai pengganti. Oleh demikian, saya mengharap kerajaan dapat mempertimbangkan supaya membantu penternak-penternak khinzir di Sarawak yang berhadapan dengan wabak tersebut supaya dapat menjamin bekalan makanan yang mencukupi pada harga yang berpatutan. Terima kasih. Terima kasih. Saya jemput Kulim Bandar Baru. Baik, terima kasih kepada Tuan Mengerusi bagi ruang saya untuk membahaskan dalam peringkat jawatankuasa. Merujuk pada B21040500 subsidi dan intensif ternakan padi yang mana bagi bajet 2023 membentukkan sebanyak 990 juta ringgit. Saya ingin bertanya iaitu berkaitan dengan insentif input pertanian kepada petani. Saya mencadangkan supaya input ini dinaikkan kembali iaitu daripada RM200 yang mana pada kerajaan pada kali ini yang mana kerajaan terdahulu membayar sebanyak RM300. Dengan insentif ini maka boleh mengurangkan risiko ataupun masalah pajakan tanah kepada bangsa asing ataupun orang luar, di mana pada November 2021 seramai 200 pesawah import mengusahakan kebun di atas sawah di kawasan pembangunan pertanian bersepadu, iaitu contohnya di Tanjung Karang.
Misalnya daripada warga Bangladesh yang menyewa RM6,000 semusim, yang mana mereka menukarkan sawah padi menjadi kebun sayur. Juga banyak juga terdapat di Kelantan dan juga Pahang. Butiran 04800 bantuan kos pesawah. Saya juga ingin bertanya kepada kerajaan, kenapa belum ada bayaran bantuan bencana banjir musim pertama 2022, terutamanya di kawasan LPP di negeri Kedah. Saya mengharapkan supaya bajet untuk 2023 dapat diberikan. Butiran 02000 bekalan makanan negara. Persoalannya, lambakan beras seluduk hingga 2,000 tan menyebabkan beras tempatan terjejas dan isu kartel benih padi selalu tidak mencukupi. Benih padi yang dibekalkan oleh nafas menyebabkan harga menjadi lebih tinggi, iaitu asalnya RM35 hingga RM50. Mohon Kementerian teliti semula dalam bajet pada kali ini. Butiran 04300 Hari Peladang Peternak dan Nelayan peringkat kebangsaan. Berapakah impak potensi nilai jualan setiap kali maha diadakan kerana kosnya hampir 2.5 juta. Butiran 10710 Pembangunan Industri Lembu dan Kerbau Pedaging. Mohon Kementerian menambah peruntukan untuk Jabatan Perkhidmatan Veterina untuk membekal lembu-lembu subsidi kepada peternak-peternak berskala kecil. Butiran 04000 Pembangunan Mempelbagaikan Pertanian. Saya mencadangkan supaya Kementerian menambah peruntukan kerana terdapat banyak tanah-tanah terbiar rizak kerajaan yang tidak diusahakan dengan menyediakan dana kepada para petani dan peladang untuk memastikan keterjaminan makanan di Malaysia. Butiran 1001 Bahagian Dasar dan Pembangunan Strategik. Lembaga Pertubuhan Peladang adalah pendaftar kepada semua pertubuhan peladang termasuk di bawah MADA. Pohon pihak JPA menstruktur semula grade penjawatan Ketua Pengarah LPP memandangkan grade yang sama dengan pengurusan besar MADA iaitu JUSA B. Persoalannya, bolehkah grade Ketua Pengarah LPP di Malaysia dinaikkan pada JUSA B ke JUSA A? 02100 Pembangunan Industri Padi. Skim Smart SPB, sekali lagi saya nyatakan seperti Pasir Putih tadi, kaedah ini amat mampu menghasilkan padi hingga 9 tan metrik sehektar. Saya mencadangkan supaya skim Smart SPB ini diperluaskan untuk semua negeri berdasarkan peruntukan 2023. Saya juga mencadangkan peruntukan diberikan kepada nelayan-nelayan darat yang bergantung pendapatan mereka daripada hasil tangkapan. Juga memberi peruntukan untuk benih-benih ikan dan juga udang. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Sekarang saya jemput Betung. Terima kasih Datuk Pengerusi atas peluang sekali lagi untuk turut membahas belanjawan di peringkat jawatankuasa di bawah maksud B dan P21 Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Dalam masa yang teramat terhad ini saya cuba untuk bangkitkan 11 perkara. Saya mulakan dengan butiran 10003 bahagian sekuriti makanan dengan agihan belanja yang besar iaitu RM100 juta. Minta Yang Amat Menteri memberi perincian dengan lengkap apakah program dan inisiatif di bawah butiran ini. Minta Menteri menyatakan langkah-langkah dari Kementerian untuk membantu Sarawak dalam pelaksanaan strategi mengeluarkan produk makanan bagi mendapati objektif negara menangani isu sekuriti makanan. Kedua, butiran 10008 unit agripreneur muda sebanyak RM20 juta diperuntukkan. Saya ingin mengetahui sejauh manakah kejayaan program ini pada tahun-tahun yang lepas dan apakah jenis projek yang diusahakan serta kaedah permohonannya. Ketiga, butiran 20007 IADA Kelakar Seribas Betong dengan agihan belanja sebanyak RM7.7 juta. Soalan saya, berapa orang pekebun yang telah berjaya di bawah program bantuan dari IDA Kelakar Seribas Betong dan bagi projek tanaman jagung bijiran di bawah IDA Kelakar Seribas, adakah program tersebut dapat dikembangkan untuk kebun kecil yang ingin menanam secara berkelompok?
Keempat, butiran 22-300 kawasan peternakan Kinze dengan penularan wabak penyakit African Swine Fever ASF pada tahun 2022, industri peternakan Kinze telah mengalami banyak kerugian. Untuk maju ke depan, industri ini perlu berubah dari sistem peternakan lama kepada sistem yang moden dan sistematik. Bagi Sarawak menyadari masalah dan ancaman penyakit ASF, maka industri ini perlu beralih kepada sistem peternakan moden menggunakan kawasan peternakan Kinze yang khas, yang lebih mesra alam sekitar dan tiada pencemaran dan dapat mengawal penularan wabak penyakit seperti ASF. Justru peruntukan sebanyak 1.9 juta ringgit adalah tidak mencukupi dan perlu ditambah. Apakah komitmen dan perancangan kementerian bagi membantu dalam hal ini dan berapakah peruntukan dapat diagihkan untuk industri ini di Sarawak? Kelima, butiran 3009 Jabatan Perkhidmatan Veteriner Sarawak. Terima kasih di atas penambahan belanja dari 5.7 juta pada tahun 2022 kepada 13 juta pada tahun ini. Jabatan Veteriner Sarawak sebagai agensi yang bertanggungjawab ke atas program mengausilia penyakit haiwan memerlukan agihan belanja bagi mengatasi masalah penyakit seperti rabies dan ASF. Apakah komitmen dan perancangan kementerian bagi mengawal penularan penyakit rabies dan ASF di Sarawak? Keenam, butiran 4001 Mardi. Tahun ini peruntukan sebanyak 32.2 juta ringgit. Saya ingin bertanya kepada Menteri mengenai penyidikan yang melibatkan bahan mentah tempatan yang boleh dikomersilkan sebagai alternatif untuk membuat ransum makanan ternakan seperti ayam. Apakah jenis bahan mentah tempatan yang ada dan sejauh manakah ianya digunakan oleh pengilang makanan ternakan di Malaysia sekiranya ada untuk menggantikan bahan-bahan mentah seperti jagung dan soya yang mahal yang diimport. Ketujuh, butiran 4005 LKIM. Terdapat penambahan belanja tahun ini berjumlah 48.45 juta. Sehubungan dengan ini, minta perincian oleh Menteri mengenai program di bawah butiran ini. Juga saya mohon kerajaan menubuhkan sebuah persatuan nelayan khas bagi kawasan Palembang Betong di mana sekarang ia masih lagi bergabung dengan Batang Lupar. Apakah keperluan untuk menubuhkannya? Kelapan, butiran 113 bahagian Pangeran dan Saliran Pertanian. Mohon agihan belanja untuk menyelenggara kawasan tanaman padi dan tanaman pertanian atau agropark untuk pengeluaran makanan di kawasan Parlimen Betong. Berdasarkan kepada kekangan peruntukan, bagaimanakah kementerian merancang dalam memberikan keutamaan kepada kawasan yang benar-benar memerlukan sistem pengairan dan saliran yang lengkap supaya tanaman padi dan tanaman lain boleh dilaksanakan? Kesembilan, butiran 14,800 pembinaan dan perbaikan jalan ladang. Sebanyak 20 juta ringgit diperuntukkan pada tahun ini. Banyak permintaan di kawasan Betong untuk peruntukan ini dan saya mohon Betong diberi keutamaan dalam bahagian belanja di bawah butiran ini nanti terutamanya untuk menyelenggara jalan kebun. Ke-10, butiran 40002 Lembaga Pemasaran Pertanian ataupun FAMA, peruntukan sebanyak 28.68 juta. Peruntukan pada tahun ini minta perincian mengenai program di bawah butiran ini. Saya juga mohon FAMA mempergiatkan lagi usaha membantu petani di kawasan Betong serta perhebatkan lagi program jualan terus dari ladang. Ke-11, yang terakhir, butiran 115 bahagian pemodenan pertanian. Tahun ini disediakan peruntukan sebanyak 8 juta ringgit. Apakah komponen butiran ini dan apakah perancangan kerajaan untuk mempergiatkan lagi pertanian moden dan pertanian pintar di luar bandar? Apa yang ada hanyalah tambahan peruntukan seperti juga pada peruntukan-peruntukan yang lain. Tidak ada usaha spesifik untuk mempromosikan kaedah pertanian moden dalam kalangan pekebun kecil. Pekebun kecil jika dibiarkan untuk terus dengan cara lama tidak akan dapat memajukan diri mereka. Selama-lamanya mereka akan bergantung kepada subsidi oleh kerajaan. Sebabnya mereka tidak dapat maju ialah kerana tanah milik mereka terlalu kecil. Oleh itu, kementerian perlu membuat perancangan yang strategik dan memperhebatkan usaha, mungkin gunakan kaedah dan cara baru seperti inisiatif yang melibatkan anchor company dengan izin yang mempunyai kepakaran, teknologi, pasaran dan dana. Akhir sekali saya mendoakan agar belanja ini dapat membantu kebun-kebun kecil kita di luar bandar bagi mematuhi keterjaminan makanan penegara. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Saya jemput Sik. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Pengerusi. Seterus kepada butiran 020100
pembangunan industri padi. Sedia maklum, Kedah merupakan negeri jelapang padi yang menghasilkan pengeluaran beras negara melebihi 40%. Dalam industri padi ini, salah satu segmen yang juga penting dalam kita membangunkan petani-petani kita ni dari segi meningkatkan hasil pendapatan mereka, iaitu penanaman padi huma. Ya, dalam belanjawan ini nampak tidak ada khusus bagi projek padi huma ini seperti mana tahun sebelum-sebelum ini. Peruntukan padi huma ini juga penting, khusus saya melihat ada potensi besar, termasuk petani-petani ataupun pesawah di daerah Sik saya, ada juga mereka mengusahakan padi huma, juga di Sabah dan Sarawak yang sudah pasti sebagai penanaman tradisi mereka. Ia sangat penting dilihat kerana beras daripada padi huma ini sangat berpotensi, harganya mahal, petani boleh menjual sehingga RM15 untuk sekilogram, dan ia mempunyai pengguna yang memang khusus, mereka memakan beras-beras yang berkualiti ini. Jadi saya mohon pihak kementerian mengambil berat ataupun juga memfokuskan penanaman padi huma khususnya di daerah-daerah pedalaman. Yang kedua, butiran 40007 Lembaga Kemajuan Pertanian Muda. Dari segi pembangunan ataupun projek yang besar dilihat sedang digerakkan oleh MADA sebelum ini ketika saya diberi tanggungjawab mempengerusikan agensi ini, iaitu projek penanaman padi 5 kali 2 tahun. Yang saya yakin projek ini amat wajar diteruskan oleh kementerian pada hari ini bagi kita meningkatkan hasil SSL beras kita, ya. Dan ke dalam kiraan kita jumlah yang kalau kita dapat laksanakan penanaman padi 5 kali 2 tahun ini sehingga dapat hasilkan lebih 120% SSL negara, dan kita yakin kalau projek ini dapat dijalankan dengan baik, kita tidak lagi perlu mengimport beras daripada luar, Yang Berhormat Pengerusi. Jadi saya melihat perkara ini sangat penting untuk diberi fokus oleh pihak kementerian, dan MADA telah pun memulakan langkah ini dengan keluasan yang akan ditanam dan mungkin sudah ditanam sebanyak 1,240 hektar, dan namun saya lihat peruntukan yang diberikan kepada MADA ini nampak tidak mencukupi untuk melaksanakan projek ini, hanya peruntukan sebanyak RM30.5 juta bagi tahun 2023. Seterusnya, Tuan Pengerusi, saya terus butiran kepada 94000 iaitu projek pemaju pertanian. Butiran ini saya khusus untuk bertanya pihak kementerian, satu projek yang telah dilaksanakan oleh kementerian bagi memperkemaskan infrastruktur pengairan saliran air ke negeri Kedah, khususnya kepada kawasan penanaman padi yang disebut projek Jeniang Transfer. Ini di kawasan Gurun dulu juga dan Sik, ataupun projek Empangan Nauk. Projek ini telah dilaksanakan fasa 1, namun untuk fasa 2 nampak belum berjalan, dan sudah pasti ia perlu juga menjadi fokus kepada pihak kementerian supaya projek ini dapat dilaksanakan sehingga sempurna bagi memastikan bahawa pengairan air daripada Sungai Muda dapat kita alirkan ke kawasan-kawasan baru, termasuklah projek yang sedang diusahakan oleh MADA dan juga Kerajaan Negeri Kedah yang disebut projek MADA Plus, iaitu untuk menambah luas kawasan penanaman MADA, kawasan-kawasan baru di daerah Pendang, di Pokok Sena dan sebagainya. Maka projek Jeniang Transfer ini sangat penting untuk pihak kementerian memberi fokus pada tahun 2023. Yang terakhir, butiran saya 040500 subsidi dan intensif tanaman padi, iaitu saya melihat kerajaan perlu dengan segera membuat sematkan kembali harga subsidi padi yang kita lihat sudah sekian lama tidak disemak sejak tahun 2014, iaitu kita sekarang ini memberikan subsidi padi RM1,200 untuk 1 tan metrik. Jadi perlu dilihat dengan lebih meluas apakah
subsidi ataupun harga padi ini yang dibeli oleh para peladang pesawah kita ini relevan ketika mana hari ini kita menyaksikan kos sara hidup yang semakin tinggi, kos input pertanian yang kita lihat ada keadaannya kita tak dapat kawal, harga racun yang mahal dan masalah baja yang lambat yang terpaksa dihadapi oleh para peladang pesawah-pesawah kita. Yang Musi, sekian, terima kasih. Terima kasih. Saya jemput Muar. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya mulakan dengan nombor butiran 10003 bahagian sekuriti makanan. Di sini saya ingin bangkitkan 3 perkara. Pertama sekali, kerana ini adalah penambahan yang agak ketara daripada tahun lepas RM0 kepada tahun ini RM100 juta. Saya ingin tahu perincian secara mendalam dan apa kita boleh lakukan dengan baik. Yang kedua, cadangan adalah untuk pihak kementerian menubuhkan satu jawatan kuasa Agritech yang kalau boleh dipimpin oleh ramai petani-petani moden daripada golongan anak muda, kerana kita tidak boleh hanya menggunakan cara lama. Khususnya dengan Agritech kita dapat memastikan bahawa pengeluaran itu lebih baik dengan kos itu lebih rendah. Saya juga ingin cadangkan supaya membawa masuk salah seorang petani moden daripada Sabah yang bernama Syarizal Densi yang pernah memimpin banyak jenis Agritech yang ada sistem modern farmingnya tersendiri, yang telah pun mengeluarkan banyak barang asas supplying to big corporations di KFC dan yang lain. Tetapi saya berharap akan ada usaha yang baik untuk memastikan bahawa jawatan kuasa Agritech ini ada untuk memastikan bahawa cara farming itu tidak menggunakan cara lama. Cadangan yang ketiga, di bawah perincian yang sama, apakah cadangan kementerian untuk memastikan bahawa orang tengah dalam industri ini dapat dipotong atau dapat dikurangkan. Seperti kita lihat di negara jiran di Indonesia, mereka adakan sistem marketplace yang terbuka yang agak mudah untuk SME dan syarikat-syarikat terbesar hanya menggunakan telefon saja to order at the lowest price. Dengan izin Tuan Yang di-Pertua, adakah kerajaan ada cadangan yang sama untuk memastikan bahawa marketplace yang transparent dan open ini dapat diwujudkan supaya orang tengah itu dapat dikurangkan dan akhirnya nikmat itu dapat dirasai oleh petani-petani kecil kita. Yang kedua adalah perincian bagi perikanan, iaitu bawah 0200500. 0200500. Ada 3 perkara yang saya nak bangkitkan di sini. Pertama sekali, dalam kita bincangkan soal nasib nelayan, tidak cukup sekadar mereka mendapat subsidi bulanan, tetapi kita lihat kebajikan daripada sudut kualiti jeti-jeti yang mereka gunakan ini sangat rendah sekali. Saya ingat di Muar ada banyak yang masih uzur belum dinaik taraf setelah lebih 20 ke 30 tahun. Saya berharap bahawa pihak kementerian akan melihat jeti-jeti ini dan akan mempertimbangkan untuk naik taraf jeti-jeti ini untuk memastikan bahawa nasib nelayan akan terbela. Kedua, banyak mereka berkongsikan betapa susah untuk mereka renew lesen mereka, kerana lesen itu berkait rapat kepada bot dan bukan kepada individu, dan kadang-kala anak-anak mereka itu tidak menggunakan bot yang sama. Sebab itu saya berharap akan ada proses yang lebih mudah supaya lesen ini dapat diperbaharui, khususnya daripada satu generasi ke generasi yang lain. Dan yang ketiga, ini perkara yang sangat penting Tuan Yang-Pertua, saya lihat Timbalan Menteri juga ada di sini, bagaimana untuk memastikan bahawa proses permohonan untuk mendapatkan lesen itu dapat dibuat dengan baik dan telus, kerana ramai di Muar Tuan Yang di-Pertua yang merintih, yang telah pun berkongsikan pengalaman jikalau mereka dekat dengan pembangkang, sukar untuk dapat lesen. Dan ini telah berkali-kali, tidak kira tukar kerajaan sini sana je dekat, tidak, terus kena cantas. Saya berharap akan ada sistem yang open dan transparent, dan bagi mereka telah mohon berkali-kali, mereka ni dah ada bot tapi beroperasi secara haram kerana mereka tidak dapat lesen tersebut. Saya berharap dapat dipertimbangkan oleh pihak kementerian, kerana mereka dah lama berjumpa saya daripada tahun 2018. Saya berharap ini perkara yang pihak kementerian dapat pertimbangkan. Kalau nak nama secara khusus, saya boleh kongsikan juga kepada Timbalan Menteri. Ketiga adalah bab subsidi nelayan 040700. Di sini Tuan Yang di-Pertua, saya berharap bahawa pihak kementerian akan mempertimbangkan untuk naikkan subsidi nelayan, kerana kalau kita lihat bukan sudut kos sara hidup yang telah meningkat secara amnya, tetapi kalau kita lihat di beberapa tempat, ya, di Muar contohnya, kerana perubahan iklim, akhirnya nelayan
dari faktor masa mereka tidak dapat keluar untuk cari hasil pendapatan seperti dulu, dan juga kerana ada isu korek pasir dan yang lain yang menyebabkan bahawa hasil pendapatan mereka terjejas. Saya berharap bahawa Yang Berhormat Menteri dan Kementerian dapat mempertimbangkan di beberapa tempat yang khusus yang teruk terkesan, berikan subsidi tambahan kepada mereka supaya mereka dapat menampung kenaikan kos sara hidup. Saya rasa ini adalah perkara sangat penting. Saya berharap Yang Berhormat Menteri dan Timbalan Menteri dapat pertimbangkan bagi nasib petani dan nelayan kita. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih. Saya jemput Sungai Besar. Ya, Sungai Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya terus kepada B21-020100 berkaitan pembangunan industri padi. Ini soal nak mencapai objektif SSL, ada lebih kurang 63 hektar sawah padi yang tidak boleh dituai di Sungai Besar, Tuan Timbalan Menteri, Yang Berhormat Timbalan Menteri, kerana masalah tanah jerlus. 63 hektar ini besar bagi satu hasrat jaminan bekalan makanan negara. Saya nak tanya, apa usaha kementerian untuk mengatasi masalah ini, terutamanya berkaitan penyelenggaraan infrastruktur kawasan dan teknologi baik pulih tanah. Kemudian saya nak menyentuh butiran 020200 berkaitan pengairan dan saliran. Kawasan Sekincan dan Sungai Besar ini selalu disebut oleh Yang Berhormat Menteri merupakan satu kawasan Aida Barat Laut Selangor, satu kawasan jelapang padi yang memiliki satu saliran palung yang telah berusia lebih 40 tahun. Yang ini teknologi daripada Korea, dan sistem saliran ini Tuan Pengerusi merupakan sistem saliran yang diperakui yang terbaik di Asia Tenggara 40 tahun dulu lah termasuk sekarang. Jadi persoalan saya, apa perancangan kementerian untuk sistem saliran ini ditambah baik dan pastikan mampu memberi bekalan air sempurna kepada sawah. Di bawah P21 butiran 2001 ada peruntukan untuk Aida Barat Laut Selangor. Adakah peruntukan menambah baik saliran palung ataupun mengganti baru palung ada dalam bajet ini? Kemudian saya nak menyentuh butiran 040500 berkaitan subsidi harga padi. Banyak disebut, banyak disentuh. Saya tetap bertegas Tuan Pengerusi supaya kerajaan melunaskan juga manifesto kenaikan skim subsidi harga padi. Dah 3 kali saya bangkitkan dalam perbahasan kali ini. Tak ada jawapan setakat ni. Boleh ada jawapan, saya minta supaya kenaikan skim subsidi daripada 360 ke RM500 ini akan diumumkan dalam kita punya peringkat jawatan kuasa ini. Dan ini sebenarnya berita yang sangat-sangat ditunggu oleh 240,000 pesawah. Dan adakah, saya nak tanya, adakah janji ini tersenarai dalam bajet berjumlah RM630 juta tersebut dengan harga input pertanian yang semakin meningkat? Sebagaimana dinyatakan oleh beberapa ahli parlimen, saya kira kenaikan ini sangat wajar. Kemudian butiran 040700 berkaitan subsidi dan insentif nelayan, banyak juga disebut oleh rakan-rakan ahli parlimen. Saya ingin menyatakan terdapat lebih 130,000 nelayan laut, hampir 55,000 nelayan tempatan dan selebihnya adalah nelayan warga asing, tidak termasuk beribu nelayan darat yang menerima allowance RM250 sebulan, yang saya kira sangat kurang dan perlu ditambah. Jadi persoalan saya, ada kementerian berhasrat menaikkan insentif allowance ini. Dan akhir sekali Tuan Pengerusi, saya nak menyentuh P21 bawah butiran 40002 berkaitan Lembaga Pemasaran Pertanian Persuan FAMA. Saya berpandangan agensi ini perlu diberi peruntukan yang lebih sedikit berbanding yang ada sekarang ini. Dalam buku belanjawan sekarang ini berjumlah RM28,680,000 untuk pastikan FAMA bertindak secara agresif membantu penanam kontan dari dibuli oleh orang tengah yang meletakkan harga sesuka hati. Walaupun FAMA memang ada mengambil hasil petani, tetapi masih ada lagi pengaruh orang tengah yang memulas usaha dan tenaga para petani. Itu saja, terima kasih Tuan Pengerusi. Terima kasih. Saya jemput Kota Melaka. Tak apa. Datuk Pengerusi, saya merujuk kepada butiran 020100 pembangunan industri padi. Seperti yang kita maklum, Datuk Pengerusi, pada tahun 2021, semasa pemerintahan di bawah Perikatan Nasional, kerajaan pada ketika itu memperbarui monopoli benas
untuk 10 tahun lagi. Jadi kita tahu waktulah kita sebagai pembangkang kita memang bantah ya beras di monopoli ya monopoli industri beras ini. Jadi saya nak tanya kepada kementerian, bolehkah Menteri memberi ya penjelasan? Tahu tak kenapa pada ketika itu Perikatan Nasional ya boleh mensambungkan monopoli kepada beras dan apakah implikasinya? Dan adakah kerajaan sekarang sedang mengkaji semula isu monopoli beras ini? Sebab saya rasa itu adalah satu isu yang penting. Ya. Selain daripada itu, saya merujuk kepada butiran P 17100 Taman Laut. Pada bulan Julai 2022, mantan Timbalan Menteri pada ketika itu ada mengumumkan 3 pulau di Melaka akan diwatakan sebagai taman laut, iaitu Pulau Unda, Pulau Nangka dan juga Pulau Dodo. Jadi saya menyokong ya sepenuhnya usaha kerajaan untuk mewatakan ketiga-tiga pulau ini. Ya. Kerana itu adalah penting untuk kita menjamin kelestarian sumber perikanan dan biodiversity marine di pesisir pantai di Melaka. Selain daripada itu, dia juga berpotensi dijadikan sebagai tempat pelancongan yang unik. Tetapi saya ingin bangkit dua isu di sini berkaitan dengan taman laut ini yang berkaitan dengan 3 pulau ini, iaitu apakah status perwataan taman tiga pulau ini, ya. Dan memandangkan telah diumumkan lebih daripada 8 bulan, apakah statusnya sekarang dan berapakah peruntukan yang akan disediakan untuk membangunkan 3 pulau ini ya dalam belanjawan pada tahun ini. Dan untuk maklumat Menteri, berhampiran dengan 3 pulau ini terdapat rancangan penambakan laut secara besar-besaran, termasuk sebuah projek tambakan laut seluas 1,190 ekar untuk membina, kononnya nak bina deep sea port, ya, pelabuhan laut dalam oleh satu syarikat iaitu Far East Sdn Bhd. Malah untuk maklumat Menteri, ya, sebenarnya di Melaka, Kerajaan Negeri Melaka hendak menambah sepanjang 33 km pesisiran pantai di Melaka dengan keluasan 25,000 ekar. Jadi di sini kita boleh lihat sejak pengalaman kita, ya, sejak penambakan laut dijalankan secara berleluasa 10 tahun yang lepas di Melaka, sumber perikanan sudah terjejas dan ramai nelayan yang menghadapi kesukaran. Ya, mereka tak dapat tangkapan. Ini memberi kesan langsung kepada keterjaminan dan harga ikan di Melaka. Jadi saya memohon pendirian kementerian dalam isu ini, iaitu penambakan laut yang telah menjejaskan bukan saja alam sekitar tetapi juga pendapatan nelayan. Seterusnya saya merujuk kepada P4008 Agrobank. Terdapat peruntukan pembangunan sebanyak 150 juta. Jadi saya ingin memohon penjelasan daripada kementerian, apakah bentuk dan tujuan peruntukan pembangunan ini. Sebab pada pendapat saya, Agrobank sepatutnya self-sustainable, ya, dan bukannya perlukan peruntukan daripada kerajaan. Dan akhir sekali saya merujuk kepada P95000 iaitu PPP ataupun dan juga PFI. Peruntukan sejumlah 102 juta. Mohon diberikan senarai nama, ya, projek-projek di bawah butiran ini. Dan saya faham kalau secara lisan barangkali suka, saya minta supaya jawapan diberikan secara bertulis. Dengan itu, sekian. Terima kasih.
Terima kasih Yang Berhormat Kota Melaka. Saya jemput Yang Berhormat Arau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Speaker dan juga rakyat Malaysia, kawan-kawan yang lain. Sebab di zaman sekarang ni ada orang yang menyombong dengan kita. Menyombong sebab mereka boleh memerintah, mereka sombong. Kadang-kadang ada juga di peringkat orang yang mengikut ke sombong. Saya tidak pernah bimbang. Awak ada sombong di sana, saya ada TikTok, saya ada social media, saya ada rakyat Malaysia, saya ada orang muda yang menyokong saya. Yang berhormat, yang pertama sekali ialah kita nak cakap pasal Mardi, Mardi B020900. Mardi ini kita bagi tugas dia untuk menolong makanan negara. Tetapi bantuan research ataupun bantuan untuk penyelidikan itu tidak banyak. Jadi sekarang ni di negara China, untuk pengetahuan yang berhormat, dia pengeluaran padi sampai 12 ke 13 tan. Di Malaysia ni kajian kita buat, kita termampu keluarkan 10 hingga 11 tan. Tapi pengurusan yang kurang baik, kadang-kadang kita hanya dapat 7 ke 8 tan. Jadi kita minta supaya super rice ini, kajian ini diteruskan, dan di antara kajian terbaru yang dibuat ialah yang disebut MR297 ataupun Mardi Siraj. Siraj ni saya percaya nama Sirajuddin, nama Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis. Jadi ini MR297 yang dimulakan di Pulau Pinang, sekarang ini telah bergerak di Malaysia, dan benih ini sekarang menjadi permintaan yang tinggi. Dan di antara negeri yang paling banyak memohon benih ini ialah daripada Sarawak, dan negeri-negeri lain mula tertarik dengan benih super rice dengan izin, dan kita minta Mardi teruskan buat kajian. Dan inilah masa. Siapa jawab sekarang? Mana menteri ya? Siapa jawab sekarang? Ada orang. Oh ya, sorry, saya dah ingat ke menteri tadi, minta maaf. Tapi it's okay. Tapi yang paling penting jawab supaya bagi perhatian kepada Mardi. Kita dia buat research, tapi kita bagi peruntukan terlampau kecil. Bagi besar, kami akan sokong, tidak ada masalah. Ada beberapa perkara yang sebelah sana kawan-kawan belah kerajaan cakap, kita akan sokong. Ucapan air hitam tadi saya nak masukkan sebahagian daripada ucapan saya. Berhubung dengan import telur dan sebagainya. Masa dulu telur kita hampir sampai negara ini mampu untuk mengeluarkan telur, dan kita ekspor telur keluar. Tapi sekarang kita import telur. Telur putih dia orang kata datangnya daripada India. Yang kalau brown ni daripada Malaysia. Jadi kita nak tahu orang yang disebut, nama yang disebut tadi itu, adakah dia salah seorang daripada pengimport bahan makanan. Saya dengar cerita nama ni cukup terkenal dengan orang-orang berjenama dahulu. Kenapa orang-orang berjenama begini masih ada dalam pasaran dan boleh mengguguk orang dan sebagainya? Arau, boleh Arau akan masukkan sebahagian daripada ucapan anda itu yang berhormat daripada ucapan Arau. Silakan. Boleh Arau sikit. Ya. Berkaitan dengan telur, import telur ni, kita tahu tular di sosial media gambar seorang menteri Pertanian bersama seorang ahli perniagaan dalam lawatan ke India untuk melihat telur. Pertanyaan saya, adakah lawatan tersebut menggunakan peruntukan kerajaan dibawa ke kabinet ataupun ianya adalah lawatan yang ditaja? Terima kasih. Oh, ini berat ni. Adakah ini tuduhan kata sebenarnya? Pertanyaan. Jelas okay, pertanyaan. Sebenarnya yang berhormat Speaker, pengurusi, kalau sekiranya kami keluarkan statement, macam Kuantan keluarkan statement semalam berhubung dengan himpunan tu, sama ada himpunan daripada apa orang panggil? Daripada LGBT ataupun tidak, bukan tugas Kuantan untuk siasat, tugas menteri lah siasat. Kami mana ada jentera, kami rakyat biasa. Kami dengar sosial media cakap, kita pun ikut. Macam baru ni Arau pertikaikan keputusan speaker kah? Arau? Bahan baru? Masa pertikaikan speaker. Kemudian sekarang masuk bawah, tadi bawah Mardi, sekarang ni bawah Mada. Cuma bawah Mada ni saya minta supaya kerajaan mempertimbangkan balik. Saya dah tanya di bawah peringkat dasar dulu bahawa tanah sekarang ni kawasan Mada dan kawasan lain di seluruh Malaysia menghadapi tanah jerlus. Jerlus tu apa dia yang pengurusi? Jerlus ni makna kata mesin tak boleh masuk sebab dia terlampau lembek kerana dia telah digunakan dengan begitu teruk.
Sudah berpuluh tahun tidak berehat. Dulu setahun sekali, sekarang 2 tahun 2 kali setahun. Sekarang dah masuk 5 kali setahun. Tapi tanah tu tak pernah rehat. Saya telah mencadangkan supaya Yang Berhormat Timbalan Menteri supaya tanah di kawasan pengeluaran padi ini direhatkan 2 tahun dan petani dibayar, tidak perlu bayar ganti rugi, bayar imbuhan subsidi yang ada sekarang tu kepada kami, dan tanah tu direhatkan 2 tahun supaya tidak timbul tanah jerus. Jadi saya ucap terima kasih kepada Yang Berhormat Speaker yang telah memberi kebenaran untuk berucap. Akhir sekali Yang Berhormat, kena sebut ini pasal security makanan. Security makanan ni ialah kita import pelbagai barangan. Saya nak tanya, security makanan ni adakah untuk subsidi import barang kah? Apakah security kemakanan ini tidak termasuk perkara-perkara lain seperti memberi galakan kepada sayuran yang disebut oleh kawan-kawan kita tadi? Dan saya juga ingin menyentuh di sini bahawa hak kerajaan untuk bagi monopoli kepada Bernas itu patut diteruskan. Sebab yang import beras ini keuntungannya digunakan untuk tampung kerugian industri tempatan. Kalau kita bagi pelbagai orang, siapa nak ambil tanggungjawab untuk menjaga industri tempatan? Walaupun saya tak berapa gembira dengan orang yang disebut nama oleh Perdana Menteri itu, tetapi import beras mesti dimonopoli oleh syarikat tertentu. Saya sokong itu pernah. Saya sebut kepentingan saya zaman dahulu memang saya tuan punyanya, tapi sekarang tidak ada lagi. Terima kasih pengurusi. Jangan marah, steady. No problem. Terima kasih Yang Berhormat Arau. Saya jemput Yang Berhormat Kelabakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Puan Yang di-Pertua Speaker. Saya terus pada tajuk butiran 020000 bekalan makanan negara. Apabila kita membahaskan berkenaan bekalan makanan negara, antara isu utama yang sering dibahaskan adalah sejauh manakah tahap keterjaminan makanan negara, terutamanya di ketika berdepan dengan krisis yang memberikan dan pengaruh yang negatif kepada bekalan makanan. Isu ini bukan hanya berlegar dalam ruang lingkup Malaysia, tetapi juga kesannya turut dirasai di seluruh dunia. Berdasarkan laporan Global Report on Food Crisis 2022, The Integrated Food Security Phase Classification tahun 2021 menyatakan berlaku peningkatan 40 juta ataupun 24% penduduk dunia yang terlibat dengan krisis kelaparan, dengan jumlah keseluruhannya adalah 193 juta orang pada tahun 2021 di 53 buah negara. Di dunia kesan daripada konflik, perubahan iklim dan juga krisis ekonomi. Diburukkan lagi kesan daripada pandemik COVID dan kini menerusi perang di antara Rusia dan Ukraine yang telah menjejaskan rantaian bekalan dunia. Melihat kepada nilai import makanan yang tinggi ini, sudah pasti penyelesaian tuntas perlu difikirkan oleh pihak kementerian. Justru itu saya melihat wilayah Sabah mempunyai peranan penting yang boleh disumbangkan bagi memastikan Malaysia mempunyai tahap keterjaminan makanan yang tinggi disebabkan oleh mempunyai kawasan tanah yang subur untuk dibangunkan sebagai kawasan pertanian dan juga penternakan. Tambahan pula berdasarkan laporan statistik ekonomi tahunan menunjukkan bahawa Sabah merupakan penyumbang utama kedua terbesar output kasar sektor pertanian dengan kadar 20.3% daripada jumlah keseluruhan 101.3 bilion pada tahun 2021. Justru itu, saya mencadangkan agar Sabah dibangunkan sebagai hub keterjaminan makanan Malaysia. Saya juga percaya cadangan ini berupaya memastikan bekalan makanan negara akan mencukupi. Puan Yang di-Pertua, kedua, saya merujuk kepada butiran 90200, industri tanaman, ternakan dan perikanan. Bagi menjayakan lagi aspek keterjaminan makanan ini, saya memohon pihak kementerian memberikan tumpuan dan penekanan untuk memperkasakan program projek Taman Kekal Pengeluaran Ruminan, TKPR, Taman Kekal Pengeluaran Ruminan, dengan mengenal pasti kawasan yang berpotensi untuk dioptimumkan secara sepenuhnya bagi memastikan bekalan makanan dalam negara serta mengurangkan kebergantungan makanan import.
Justru itu saya mencadangkan agar kawasan Parlimen Kalabakan dijadikan hub utama projek Taman Kekal Pengeluaran Ruminan. Memandangkan kita ada mempunyai kawasan Ragut dengan keluasan 300 ekar di bawah Jabatan Perkhidmatan Veteriner Sabah di Pulau Sebatik. Malah, kawasan baru juga boleh dibuka dan diterokai dan masih banyak lagi tanah milik kerajaan yang boleh digunakan. Selain itu, galakkan perlu diberikan kepada golongan belia yang melalui geran-geran ataupun galakan lain ataupun insentif lain yang berminat untuk menyertai program ini dengan menyediakan insentif dan geran pinjaman kepada golongan belia. Poin yang dipertua, ketiga, saya merujuk butiran 030100 Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan atau FAMA. Saya percaya sekiranya tumpuan pemerkasaan keterjaminan makanan berjaya dilaksanakan, ini bukan sahaja mampu memenuhi keperluan makanan domestik, malahan mampu diekspor ke pasaran luar negara, terutamanya ke ibu negara Indonesia yang baru iaitu Nusantara. Sekiranya kementerian bersedia untuk menjadikan Sabah sebagai hub keterjaminan makanan Malaysia dan Kalabakan sebagai hub utama projek Taman Kekal Pengeluaran Ruminan. Mengakhiri ucapan, Kalabakan mohon menyokong. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kalabakan. Saya jemput Yang Berhormat Tanjung Karang. Terima kasih Yang di-Pertua. Saya akan bahas mengikut pecahan kepada 5 perkara. Yang pertama, industri padi. Butiran 020100 pembangunan industri padi berjumlah 59.91 juta. Kemudian butiran 020300 pertanian berjumlah 185.144 juta. Kedua, butiran ini mempunyai belanjawan yang begitu besar sekali. Saya mohon perincian. Dan apakah bentuk program pembangunan yang dibelanjakan, sedangkan kita tahu industri sawah padi ini tidak pernah ada pertambahan, malah semakin hari semakin mengecil. Seterusnya, butiran 0400 subsidi harga padi berjumlah 630 juta. Butiran 040500 subsidi dan insentif tanam padi berjumlah 990 juta. 040600 bantuan khas pesawah berjumlah 228 juta. Jadi dengan adanya pelaksanaan smart sawah berskala besar dan juga estate padi di bahagian Datuk, bagaimanakah bentuk-bentuk subsidi ini kemudiannya akan diagihkan? Seterusnya saya merujuk kepada butiran 9400 projek pemacu pertanian berjumlah 133.35 juta. 10013 penyiaran dan saliran 22.93 juta. 12,800 pembangunan sistem perairan padi 69 juta. 15,400 pembangunan sistem saliran 4.5 juta. 15,600 program kawalan banjir dan kawalan pertanian diturunkan kepada 100 juta. Apakah rasional penurunan ini sedangkan dulu berjumlah 4.3 juta. Kita tahu banjir makin menjadi-jadi. 904,000 industri padi dan beras rancangan Malaysia ke-11 berjumlah 3 juta. Dan kalau kita total kesemua butiran yang saya sebut tadi adalah berjumlah 2.32086 bilion. Dan ini adalah merangkumi 43% daripada keseluruhan perbelanjaan itu sendiri yang bernilai 5.394 juta. Kalau kita lihat di sini, banyak pertindihan dan mungkin banyak pembaziran, dan bagaimanakah kawalan tata kelola di dalam pembahagian bajet-bajet tersebut, dan adakah ataupun berapa peratuskah di antara 2.3 bilion ini sampai kepada petani tempat tani itu sendiri. Yang kedua, saya menyentuh tentang industri ternakan, butiran 90,200, industri tanaman ternakan dan perikanan berjumlah 37 juta. Yang kedua, 22,500 projek lembu pedaging berjumlah 1.2 juta. Jadi kita minta perincian dan sejauh manakah bajet-bajet yang disediakan ini sampai untuk memperkasakan penternak-penternak itu sendiri. Yang ketiga, industri perikanan, butiran 23,300, pengurusan pemulihan ikan berjumlah 3 juta.
0200700 LKM 129.195 juta, perikanan butiran 0200500 168 juta. Kita minta juga perincian dan sejauh manakah ini sampai kepada nelayan-nelayan kita. Dan seterusnya saya menyentuh berkenaan agensi-agensi sokongan di Kementerian Pertanian itu sendiri. Yang pertama sekali tadi Madi butiran 4001 32 juta, 02110 220 juta. So research ini adalah satu keperluan untuk memastikan industri padi kita dapat ditingkatkan. Dan seterusnya yang kedua berkenaan AIDA Barat Laut Selangor. Butiran 2001 berjumlah 5 juta ditingkatkan daripada 3.6 juta pada tahun 2022. Dan tujuan AIDA ini adalah untuk melaksanakan pembangunan pertanian secara bersepadu, diintegrasikan di antara Jabatan Pertanian, JPS dan juga Lembaga Pertubuhan Peladang, di mana peladang ada 200800 bernilai 175 juta. Jadi dengan adanya ditubuhkan sekarang ini Smart SBB yang melibatkan 27 peneraju dan juga estate padi, adakah AIDA ini telah gagal? Dan kita lihat di sini banyak pertindahan dan juga pembaziran dan sejauh manakah sampai ke sasaran iaitu kepada petani itu sendiri. Tambah sikit masa, Tuan Betul. Saya ingin bertanya, kenapa tiada peruntukan belanjawan khusus untuk ternakan ayam daging, ternakan ayam telur, ternakan kambing, ternakan itik, telur itik dan juga telur ayam. Babi ada peruntukan 1.9 di bawah butiran 22,300. Jadi belanjawan KPKM ini tidak menyurutkan satu reformasi dan juga tidak ada tumpuan khusus bagi memastikan sekuriti makanan negara terjamin dalam waktu yang terdekat. Apa yang kita lihat adalah business as usual. Jadi dasar agro makanan 2.0 juga nampaknya santai sahaja. Tahap sara diri kalau kita lihat lembu berada pada 22.3% dan disasarkan peningkatan 50% pada tahun 2030, kambing 11.8 hanya disasarkan 30% pada tahun 2030, begitu juga ayam 104% disasarkan 140 2030 dan telur kita tidak tahu keadaan macam mana last yang betul. Masa sudah tamat. Miskin tegar dinoktahkan. Kalau kita nak noktahkan juga tentang sekuriti makanan, kita harus pastikan SSL kita ini akan dapat ditingkatkan kepada 100% dalam waktu yang terdekat. Kalau miskin tegar boleh kita sasarkan dalam tempoh setahun, kenapa tidak sekuriti makanan? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tanjung Karang. Saya jemput Yang Berhormat Bayan Baru. Terima kasih pengerusi. Saya mulakan dengan Kepala B21020300 Pertanian, Jabatan Pertanian. Kita tahu bahawa tanah pertanian itu amat diperlukan kerana ada ramai anak muda masih tidak dapat tanah dan mereka mencari tempat di mana boleh dapat tanah. Dan kita tahu bahawa Jabatan Pertanian, DVS dan sebagainya dan agensi kerajaan yang lain sebenarnya mempunyai tanah yang luas dan tanah yang di bawah jagaan agensi kerajaan pun ada banyak yang terbiar. Jadi adalah perlu adakan satu database yang di mana rakyat biasa atau petani atau pengusaha atau syarikat pun boleh mendapatkan database untuk memohon tanah dengan cara yang mengikut proses. Ya. Jadi saya harap bahawa benda ini dilaksanakan. Kedua adalah TKPM, Taman Kekal Pengeluar Makanan. Sebenarnya pun banyak tanah yang terbiar juga, ya, dan petani-petani selalunya ada yang di sana 10 tahun pun belum bayar apa-apa sewa kepada kerajaan. Perlu ada satu audit supaya siapa yang belum bayar, yang sudah tak usaha dikeluarkan, 3 musim tak usaha boleh dikeluarkan, ya. Okey, dan saya juga mohon 020400 Perkhidmatan Veterina. Isu ASF, African Swine Fever itu menyebabkan kerugian yang cukup besar kepada penternak-penternak babi dan khinzir di seluruh negara. Kita tahu bahawa adalah 40% rakyat Malaysia adalah non-Muslim dan mereka ini adalah sumber protein yang amat penting untuk non-Muslim dan sekarang kita tahu bahawa ASF ini menyebabkan kerugian yang sangat-sangat teruk kepada penternak dan sekarang mereka ada banyak yang telah lingkup.
ini posing isu security makanan kepada negara. Jadi adalah perlu bahawa kita tahu bahawa kerajaan sememangnya telah ada perancangan, kerajaan terdahulu pun pernah buat perancangan untuk membayar pampasan kepada penternak-penternak, ya. Ini praktis yang biasa. Kalau kena swine flu ke atau H1N1 ke untuk penternak ayam pun kena ada pampasan. Jadi pampasan itu perlu diadakan dan disalurkan secepat mungkin supaya penternak itu tidak lingkup. Kalau lingkup, kita akan SSL daging babi akan kurang, maka mereka akan pergi beli ayam pula, makan ayam dan makan daging lain, dan dia menyebabkan daging ayam akan melonjak. Jadi we have to have a balance di mana kepelbagaian sources of protein itu amat penting untuk kestabilan security makanan, security protein di negara kita. Dan kedua adalah isu tentang kenaikan harga daging babi juga. Kerana sebab African swine fever, banyak yang pengeluaran turun, banyak petani lingkup, maka dia punya harga naik. Dan saya ingin kementerian look into the issue dan menyelesaikan masalah ini, kerana kenaikan mendadak 200% dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun, kenaikan harga setiap bulan 13 kali dalam 12 bulan. Too much. Dan kita tahu, saya bukan orang yang menyokong pengimportan, tapi pengimportan sekarang menjadi keperluan. Dan saya difahamkan bahawa pengimportan daging babi daripada Belanda, ya, sekarang menghadapi masalah pengimport tidak dapat import. So kita nak tahu kenapa tiba-tiba dihentikan. Sebenarnya Belanda ni dia mempunyai standard hygiene dan juga animal husbandry dan juga standard yang lebih tinggi daripada abatuannya, mereka pun lebih maju daripada dunia. Jadi tidak ada alasan bahawa DVS itu tidak memberi, dan kita mahu DBS jawab kenapa menghentikan pengimportan. Dia menyebabkan harga daging babi meningkat. Dan isu ketiga dalam DVS adalah bird nest. Kita tahu bahawa burung walit ini dia adalah satu bahan ekspor yang sangat besar industrinya, dan mereka membawa aliran mata tunai wang asing kepada Malaysia. Tetapi sekarang pengeksport burung walit pun menghadapi pelbagai masalah kerana birokrasi dan juga pelbagai isu yang tidak diselesaikan, walaupun berbulan-bulan apply tapi tidak dapat ekspor. Jadi kita mahu bahawa DVS itu bertanggungjawab untuk menjawab benda-benda isu administratif. Ya, kita ini adalah Jabatan Pertanian, Kementerian Pertanian ini adalah is a business. Pertanian itu adalah satu perniagaan. Ia harus business friendly. 021100 Madi. Saya setuju bahawa Madi perlu mendapat peruntukan yang sangat besar. Dia perlu ada penyelidikan benih sama ada benih padi ke, benih ikan ke, benih buah-buahan dan sebagainya. Kita mahu bahawa Madi itu berusaha dengan lebih bersungguh-sungguh kerana peruntukan besar, dan tetapi selalunya tertunggu-tunggu benih baru yang produktif. Petani, penternak, mereka memerlukan benih yang berhigh quality, dan Madi bertanggungjawab, dan Madi harus berusaha dengan pihak swasta untuk meningkatkan benih. Dan akhir sekali, masa sudah tamat. Betul, akhir sekali, ya. 22300 kawasan penternakan babi. Kita tahu bahawa sekarang kerana ASF, kerana terpaksa kita import daging babi daripada luar negara, maka ada satu peluang untuk kita perkemaskan industri penternakan babi, menjadikan ia sebagai modern pig farming yang mesra alam sekitar, yang tidak ada pencemaran, yang boleh meningkatkan pengeluaran dan mengelak ASF daripada merebak. Jadi ada keperluan sebab penternakan babi ini dikira sangat sensitif. Ramai di merata tempat orang membantah. Tetapi dia amat penting kerana kalau kita tidak ada, pengimportan itu menyebabkan negara kita kebergantungan kepada pengimportan dan dia akan merosakkan negara. Jadi there's an opportunity here. Saya perlukan
kalau kerana dia Bayang baru. Ya, last. Penternak babi Masa sudah tamat. boleh. Penternak babi dia tidak dapat pinjam wang daripada bank kerana dia tidak patuh syariah. They are stuck. They don't have capital untuk investment. Jadi dia terpaksa bergantung kepada kerajaan untuk memberi modal pusingan or what you call pinjam duit daripada kerajaan untuk membina modern pig farming, dan dia belanja capital yang sangat tinggi. Jadi mohon supaya Kementerian Pertanian dia faham tentang keluhan dan kesusahan dan keterbatasan penternak-penternak babi dan memberi bantuan untuk meminjam, bukan bagi grant tetapi meminjam duit supaya mereka boleh membina modern pig farming. Terima kasih, Pengerusi. Terima kasih. Saya jemput Yang Berhormat Bagan Serai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Pengerusi. Butiran 15,400 rancangan pembangunan sistem saliran pertanian, iaitu mengenai tanah jerlus yang pernah disebut oleh Arau tadi, iaitu fenomena yang berlaku di sebelah utara terutamanya, iaitu melibatkan tanah lembut, jentera pertanian seperti mesin tak dapat ambil padi yang terbenam di dalam sawah. Ini memerlukan kos untuk mengupah jentera untuk menarik mesin yang terbenam dan kos membeli kayu bakau sebagai pelapik tayar mesin. Punca ini ialah utamanya kerana tahap pegangan kekuatan berkurangan mungkin disebabkan oleh jentera pertanian, terutama seperti mana mesin padi yang kerap masuk ke sawah bermula daripada musim membajak hingga mengambil padi. Yang keduanya sistem peparitan yang tidak praktikal. Tali air buang tinggi parasnya daripada sawah, air tidak dapat dibuang. Yang tiganya penyelenggaraan tali air yang tidak teratur dan kemungkinan spek penyelenggaraan diabaikan. Maka kita mengharapkan dengan adanya peruntukan ini dapat diselesaikan dan membantu para petani di sana. Yang keduanya ialah berkenaan dengan butiran 2250 projek lembu pedaging. Laporan daripada Jabatan Perangkaan Malaysia menunjukkan bahawa pada tahun 2021 SSL sasaran tahap sara diri daging lembu kerbau hanyalah 18.9% dan SSR daging kambing dan bibiri sebanyak 10.7%. Manakala bagi daging babi pula ialah sebanyak 93.4%. Jadi pelik bin ajaib apabila masalah kita dengan lembu ini, yang apa masalah yang menyebabkan kita tidak cukup dari segi SSL-nya? Adakah kerana masalah iklim? Adakah kerana masalah makanan? Adakah masalah kerana tempat? Ataupun masalah orang yang menguruskannya? Lebih lagi, waktu raya Korban nanti kenaikan harga lembu hampir-hampir kadang-kadang 1,000 melebihi daripada harga biasa. Maka dengan sebab itu, projek lembu pedaging ini perlu diberikan kekuatan dan juga diberikan untuk memastikan supaya SSL di negara kita ini akan dapat tercapai. Butiran 1560 program kawalan banjir kawasan pertanian. Pada tahun lalu negara kita telah pun mengalami kerugian sebanyak 90.6 juta di dalam sektor pertanian, peternakan dan perikanan akibat daripada bencana banjir yang melibatkan seramai 7,578 pemain industri di seluruh negara. Namun begitu, dalam butiran ini kerajaan telah mengurangkan peruntukan daripada 4.35 juta pada tahun 2022 kepada hanyalah 100,000 pada tahun ini. Apakah langkah intervensi dan proaktif pihak kementerian selain menyalurkan bantuan banjir yang lebih bersifat reaktif? Apakah kementerian menyedari bahawa kerugian yang perlu ditanggung adalah lebih tinggi apabila berlakunya banjir? Sejauh manakah pihak kementerian bekerjasama dengan kementerian dan agensi lain dalam memastikan projek tebatan banjir turut diberikan kepada sektor pertanian sebagai satu persediaan untuk menghadapi banjir? 4002
Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farmer. Kita mengharapkan bahawasanya farmer dapat memainkan peranan yang lebih proaktif dan agresif dari segi sudut untuk memasarkan dari segi pasaran petani-petani yang berskala kecil. Yang keduanya ialah untuk memastikan supaya cengkaman daripada golongan lintah darat ataupun orang tengah ini yang menyebabkan hasil pertanian itu menjadi mahal ketika sampai kepada pengguna. Sebaliknya kepada petani tidak setinggi mana tetapi kepada penggunanya tinggi. Maka kita harapkan supaya farmer lebih agresif sama ada menggunakan dengan pendekatan-pendekatan modernnya untuk memastikan adanya value added dengan izin, ada nilai tambah seperti mana soal durian. Kita katakan durian kampung memang tak tahan lama. Tapi tempat saya di Bukit Gantang, kawasan durian. Puan pengurusi, datang boleh makan lah. Durian kampung tak tahan lama. Tapi kita mengharapkan adanya nilai tambah. Iaitu maksud dia ialah supaya boleh dijadikan frozen dan kemudiannya boleh dijual pada bila masa. Oleh itu saya mengharapkan farmer berperanan penting dan begitu juga dalam hal-hal yang berkaitan dengan sayuran lain. Terima kasih pada Puan Pengerusi. Terima kasih Yang Berhormat Bagan Serai. Saya jemput Yang Berhormat Patang Lupa. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Pengerusi. Saya ingin terus ke butiran 10008 unit agropreneur muda yang diperuntukkan dengan peruntukan sebanyak 20 juta. Saya ingin memohon penjelasan mengenai berapakah jumlah penerima geran ini untuk tahun 2023 dan daripada jumlah tersebut berapakah penerima dari Sarawak serta perincian mengenai kejayaan aktiviti pertanian yang mereka jalankan. Saya difahamkan bahawa jumlah pemberian geran di bawah program agropreneur muda adalah berbentuk in-kind dengan had maksimum RM20,000. Saya ingin bertanya, adakah terdapat kajian dan rancangan oleh kementerian untuk menaikkan had maksima bantuan geran ini bagi menarik minat lebih ramai golongan belia untuk mencuburi bidang pertanian dan membantu mereka dalam mengembangkan projek-projek pertanian yang mereka usahakan. Seterusnya saya ingin membangkitkan mengenai sektor padi dan beras di kawasan saya, iaitu butiran 04700 pembangunan industri padi dengan peruntukan sebanyak 1.5 juta, 20012 IADA Batang Lupa dengan peruntukan 1.6 juta dan 20007 IADA Kelakar Saribas Betong dengan peruntukan 7.7 juta. Saya ingin bertanya kepada kementerian mengenai perincian rancangan dan projek yang akan dilaksanakan melalui peruntukan ini di bawah butiran-butiran tersebut untuk meningkatkan produktiviti dan pengeluaran padi ke arah meningkatkan kadar sara diri beras di negeri Sarawak, dan apakah program-program yang digariskan di bawah IADA Kelakar Saribas Betong. Saya juga ingin mendapatkan jawapan daripada kerajaan mengenai bilakah kilang benih padi sah SPPC di Kampung Stumbin Seri Aman akan dinaik taraf sebagai pusat belian padi dan kilang padi komersial, kerana buat masa ini belum ada kilang padi yang mampu menampung pengeluaran padi berskala besar di Sarawak. Tanpa adanya kilang padi ini, padi yang dikeluarkan melalui program-program seperti Smart Sawah Berskala Besar SBB tidak dapat diproses dan semestinya ia melambatkan usaha untuk meningkatkan pengeluaran beras bagi negeri Sarawak. Maka saya berharap projek ini dapat diberi perhatian oleh pihak KPKM. Seterusnya saya ingin memfokus kepada sektor perikanan dan saya ingin bertanya mengenai butiran 040700 subsidi dan insentif nelayan yang diperuntukkan sebanyak 178.2 juta. Saya ingin bertanya mengenai perincian berapakah subsidi dan insentif yang akan disalurkan kepada nelayan di Sarawak serta jumlah nelayan di Parlimen Batang Lupa yang akan menerima manfaat daripada bantuan subsidi dan insentif ini. Adakah subsidi dan insentif tersebut turut merangkumi allowance sara hidup nelayan, bantuan musim tengkujuh, insentif tangkapan ikan dan subsidi diesel dan petrol? Dalam kesempatan ini juga Puan Pengerusi, saya ingin membangkitkan mengenai butiran 4005
40005 Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKM. Saya ingin mendapatkan penjelasan mengenai status pembinaan perumahan nelayan di Kampung Beladin. Isu ini telah berlautan agak lama dan sebahagian daripada rumah ini telah pun siap, tetapi ianya masih belum diserahkan kepada pemohon. Sebahagian rumah ini telah siap. Saya ingin bertanya, bilakah projek ini akan dapat disiapkan sepenuhnya serta apakah kekangan yang dihadapi oleh LKM yang menyebabkan berlakunya kelewatan dalam penyerahan rumah-rumah nelayan ini. Saya berasa kesal kerana ada daripada rumah yang masih belum dihuni ini telah menjadi mangsa vandalisme oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Saya juga ingin bertanya kepada pihak LKM mengenai status pembinaan mini komplek LKM di Beladin, di Kampung Beladin dengan kos pembinaan 21 juta kerana projek ini telah diumumkan kalau tidak silap sejak 2015 oleh mantan Yang Berhormat Perdana Menteri ketika itu, Yang Berhormat Pekan. Namun sehingga kini ianya masih belum disiapkan dan penduduk tertanya-tanya adakah ini akan menjadi satu lagi projek gajah putih kerajaan. Jadi saya ingin mendapatkan penjelasan mengenai apakah halangan dan kekangan yang melambatkan pembinaan mini komplek LKM ini. Akhir sekali saya ingin menyentuh butiran 020200 pengairan dan saliran pertanian yang diperuntukkan 11.6 juta. Apakah usaha kementerian melalui jabatan dan agensi di peringkat daerah untuk membantu para petani kecil khususnya dalam menyediakan dan memperbaiki sistem pengairan dan saliran di kawasan pertanian mereka. Ini kerana kerja-kerja pembinaan sistem pengairan dan saliran di kawasan-kawasan pertanian memakan kos yang agak tinggi. Adakah para petani di kawasan hub pertanian utama seperti di parlimen saya juga akan mendapat manfaat daripada rancangan di bawah butiran ini? Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Patan Lupa. Saya jemput Yang Berhormat Romping. Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya merujuk kepada butiran 3004 iaitu di bawah Jabatan Perikanan Malaysia. Jumlah pendaratan hasil laut di Pahang mencatatkan lebih 91.2 tan bernilai 704.5 juta dalam tahun 2021 sahaja. Dan negeri Pahang adalah peneraju industri perikanan di pantai timur. Dan di kawasan Rompin sahaja seramai 600 nelayan yang merancakkan industri perikanan di negeri ini, namun demikian terhalang disebabkan isu muara Sungai Rompin yang cetek. Muara Sungai Rompin cetek akibat lumpur tebal menyukarkan pergerakan keluar masuk bot ke jeti setiap hari hingga menjejaskan kehidupan para nelayan. Muara Sungai Cetek ini juga menyebabkan nelayan berdepan kemalangan setiap tahun. Bukan setakat merosakkan bot, malah mengancam nyawa. Di samping itu juga vessel atau bot-bot yang besar tidak dapat keluar masuk ke muara tersebut. Keadaan ini menjejaskan hasrat para nelayan untuk meningkatkan hasil pendapatan mereka. Oleh yang demikian, terdapat keperluan untuk mendalamkan muara dan membina benteng bagi pembangunan industri perikanan para nelayan di Rompin. Justru itu, saya ingin mencadangkan agar projek ini menjadi salah satu keutamaan kementerian bagi membantu nelayan di Rompin. Seterusnya, saya merujuk kepada butiran 20010 projek pembangunan pertanian bersepadu AIDA. Rompin di antara dua jelapang padi di negeri Pahang. Dan keluasan tanaman padi di Rompin ialah 2,900 hektar. Dan masalah yang dihadapi oleh pesawah di Kampung Tebu Hitam ialah tanaman padi mereka sering dilanda banjir dan ini menyebabkan kondisi air termenung berlaku lebih daripada 3 bulan. Dan pesawah ini tidak dapat mengusahakan tanaman padi 2 kali setahun seperti mana di kawasan-kawasan lain, dan ini sudah pasti menjejaskan pendapatan pesawah di Tebu Hitam. Ya, Rompin. Ya. Mohon sikit. Okey. Berkaitan dengan butiran yang sama 20010 AIDA Rompin, saya ingin mohon pihak kerajaan supaya dapat memasukkan sawah Semaliu Endau iaitu sebanyak 390 hektar melibatkan 196 pesawah dan sawah air papan mersing sebanyak 72 hektar
61 bersawah ke dalam 8 padi rompin. Terima kasih. Saya mohon dimasukkan dalam ucapan saya. Seterusnya masalah kedua yang dihadapi oleh pesawah di Rompin ialah mengenai status permohonan tanah yang mengambil masa yang terlalu lama untuk diluluskan. Sebahagian daripada pesawah ini telah menjadi pesawah lebih daripada 20 tahun. Berikutan status tanah yang masih lagi dalam permohonan, ini menyebabkan mereka gagal untuk menikmati subsidi seperti skim baja padi Kerajaan Persekutuan. Jadi saya memohon agar pesawah-pesawah ini diberi bantuan walaupun tanah mereka berstatus masih lagi berstatus permohonan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Romping. Saya jemput Yang Berhormat Shah Alam. Terima kasih Puan Pengerusi kerana memberikan ruang kepada saya untuk mengambil bahagian membahas perbelanjaan bagi Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Saya ingin terus pergi ke belanja mengurus, iaitu bagi butiran 040300 subsidi harga padi, 040500 subsidi dan insentif tanaman padi, 040600 bantuan khas pesawah, 040700 subsidi dan insentif nelayan. Saya dari Shah Alam, tetapi saya berasal dari Sabak Bernam, Sungai Besar, kawasan sawah padi Sungai Panjang yang merupakan sebahagian daripada jelapang padi bagi Aida Barat Laut Selangor. Jadi saya turut berkongsi apa yang dinyatakan oleh rakan-rakan saya dari sebelah sana, dari Sungai Besar dan juga Tanjung Karang. Terdapat peningkatan yang begitu besar bagi peruntukan di bawah butiran yang saya sebutkan tadi, iaitu peningkatan sebanyak 345 juta kepada 2 bilion, iaitu peningkatan sebanyak 20.5% untuk bantuan kepada pesawah-pesawah di seluruh negara dan juga subsidi dan insentif bagi nelayan. Pada saya ini sudah cukup untuk membuktikan keprihatinan kerajaan yang ada pada hari ini untuk membantu memastikan bahawa keperluan kepada karbohidrat yang menjadi unsur utama makanan negara dan juga sumber protein yang dihasilkan daripada para nelayan ini diberikan perhatian yang sewajarnya. Cuma apa yang saya ingin bertanya ialah apakah kenaikan sebanyak 20% itu bertujuan untuk menampung kekurangan hasil yang dilalui oleh para petani dan nelayan disebabkan oleh masalah produktiviti atau disebabkan oleh perubahan iklim yang melanda negara sejak kebelakangan ini. Ataupun ianya sebagai suatu galakan kepada peningkatan produktiviti yang wajar dilakukan oleh para petani dan juga para nelayan dalam negara kita. Saya sangat bersetuju dengan cadangan dari Sungai Besar tadi bahawa kerajaan menimbang semula kadar insentif tanaman padi. Tetapi saya juga ingin menyarankan supaya kerajaan mempertimbangkan kenaikan insentif tanaman padi itu berdasarkan kepada merit. Maksudnya, kadar ini secara asasnya kita naikkan, tetapi mereka yang berusaha dengan teknologi baru menghasilkan produktiviti yang tinggi, contohnya 8 tan ada satu kadar insentif yang lebih. Yang mereka yang menghasilkan lebih daripada 10 tan ada kadar hasil lebih. Macam bonus kita bekerja di sektor-sektor yang lain. Ini sudah pasti akan memberikan galakan yang lebih kepada mereka untuk meneroka cara-cara kaedah yang baru, cara penanaman dan sebagainya untuk menambahkan hasil bagi tanaman padi dan begitu juga dengan usaha yang dilakukan oleh para nelayan kita. Saya ingin menyentuh tentang pembangunan, iaitu 10003 bahagian security makanan. Ya.
Tahun 2022 tidak ada peruntukan itu, tetapi pada kali ini tahun 2023 belanjawan yang memperuntukkan 100 juta. Ini pun satu bukannya suatu business as usual, tetapi this is very unusual, ya. Kerana satu usaha yang menunjukkan kerajaan sangat menekankan tentang security makanan ini sesuai dengan nama baru Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan itu. Cumanya saya ingin bertanya, apakah dengan peruntukan yang bernilai 100 juta itu ianya bertujuan untuk satu penerokaan kepada kaedah-kaedah baru pengeluaran makanan, ataupun ianya kaedah untuk meningkatkan hasil produktiviti dalam pengeluaran makanan negara, ataupun ianya sebagai apa? Perincian inilah yang perlu kita tahu supaya kita sama-sama dapat mengambil bahagian. Dan yang akhirnya, Puan Pengerusi, ialah saya ingin juga menyentuh tentang 10007 bahagian pembangunan kapasiti dan latihan pertanian dan 10008 unit agropreneur muda. Saya rasa ini satu perkara yang sangat penting untuk memastikan keterjaminan makanan kita ini, aspek-aspek pembangunan capacity building dan latihan pertanian serta penglibatan daripada orang muda sangat penting kita berikan perhatian. Saya berterima kasih di atas peruntukan yang meningkat berbanding dengan tahun lepas, tetapi saya juga yakin bahawa peruntukan ini masih belum cukup untuk memastikan bahawa golongan anak-anak muda berminat untuk terlibat dalam industri pertanian ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Shah Alam. Saya jemput Yang Berhormat Bukit Kantang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Puan Mengerusi, Yang Berhormat Menteri. Butiran 020400 Perkhidmatan Veteriner. Saya menyemak sekali butiran 10001 hingga 95000 daripada muka surat 213 sehingga muka surat 217. Peruntukan telah disediakan untuk padi dan beras, bidang pertanian, perikanan, lembu